Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Betulkah Rafizi sanggup berbohong untuk mau kelihatan relevan dan mau diterima lagi? Hari ini, beberapa orang pemimpin daripada PKR memberikan pernyataan bahwa Rafizi menipu pemimpin PKR Nafi dakwaan Anwar Jerit Rafizi. Mazli Malik dan Nur Amin Ahmad berkata versi Rafizi Ramli mengenai mesyuarat kepimpinan parti tidak menggambarkan apa yang berlaku sebenarnya. Dua ahli majlis pimpinan pusat PKR menolak dakwaan Rafizi Ramli yang Presiden Anwar Ibrahim menjerit hampir 20 menit dalam mesyuarat menjelang pemilihan parti pada 23 Mei yang lepas. Dalam hantaran ringkas di X malam tadi, Ketua PKR Perlis Nur Amin Ahmad berkata, beliau turut hadir dalam mesyuarat itu dan tidak menyaksikan pergaduhan besar. Tak tahu pula ada gaduh besar, katanya. Tak rasa ada tinggi suara sampai dekat setengah jam, kata bekas ahli Parlimen Kangar. Mazli Malik turut menyatakan bahawa dakwaan Rafizi dalam episod terbaru podcast yang berhenti menteri adalah tidak berasas dan keterlaluan. Bekas Menteri Pendidikan itu berkata, beliau dan majoriti yang hadir dalam mesyuarat itu menjadi saksi. Tiada sebarang pertengkaran atau jeritan berlaku bertentangan dengan versi Rafizi. Jadi sekarang ini, sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa Anda tinggalkan dalam ruangan komen dengan tanda pagar kami benci penipuan. Kalau Anda betul-betul benci dengan penipuan, tulis dalam ruangan komen kami benci penipuan. Sebelum itu saya nak kongsikan dengan Anda semua, dengarkan baik-baik. Ini ialah Transfer Factor for Life. Ini ialah terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Dengan peningkatan daya imun badan ini, kita akan menjadi kuat melawan penyakit dari dalam. Dan secara umum dan ringkasnya, kita tidak sembuh daripada semua jenis penyakit karena imun badan kita yang lemah. Kita juga kena penyakit yang berlanjutan, berlarutan sampai menjadi teruk karena imun badan kita yang lemah dan jadi bodoh. Dengan imun badan yang bodoh juga, kita tidak dapat melawan penyakit. Tapi secara umum dan ringkasnya, dengan peningkatan daya imun badan dan dengan peningkatan kebijaksanaan imun badan, kita boleh melawan penyakit dari semua jenis penyakit, dari kecil sampai yang kebesar, daripada demam sampailah kanser. Semuanya mampu diselesaikan dengan peningkatan daya imun badan kita. Ini adalah produk yang lulus KKM, diluluskan oleh lulus KKM, ada sijil halal dan diperakui. Bukan sekadar oleh doktor-doktor di seluruh dunia, tetapi juga doktor di seluruh Malaysia. Dapatkan produk ini melalui nombor telefon yang tertera WhatsApp untuk mendapatkan maklumat yang Anda mahukan, konsultasi percuma, dan paling penting sekali, Anda harus mendapatkannya dalam masa yang terdekat. Jangan tunggu sampai sudah teruk baru Anda tercari-cari. Jangan kata abang tak payung. Dan lebih penting, kalau Anda sehat, dapatkannya untuk menjadi perlindungan terbaik untuk diri Anda dan keluarga Anda. Jangan tunggu sakit baru makan, sehat lagi baik makan. Macam itulah. Saudara, bekas Menteri Pendidikan Mazli Malik berkata, beliau dan majoriti yang hadir dalam mesyuarat itu menjadi saksi. Tiada sebarang pertengkaran atau jeritan berlaku. Semuanya ini bertentangan dengan versi Rafizi Ramli. Kata Mazli, Presiden Anwar Ibrahim tidak seminit pun menjerit dalam mesyuarat terakhir MPP berhubung pemilihan parti. Siapa yang mengatakan bahawa Presiden menjerit memarahinya selama 20 minit pada mesyuarat tersebut, sama ada beliau menipu ataupun berhalusinasi atau penghidap skizofrenia yang kronik, katanya di Facebook. Skizofrenia ni, entahlah apa penyakit ni, Anda carilah dalam Google, tanyalah ChatGPT. Saya pun tak tahu apa penyakit ni. Anda carilah sendiri. Rafizi sebelum ini mendakwa ditegur dengan keras oleh Anwar susulan kritikan terhadap sistem pengundian digital parti yang menurutnya tidak telus. Ahli Parlimen Pandan turut menyuarakan kebimbangan mengenai aspek teknikal sistem itu, termasuk kod sumber, pelayan, server dan penggunaan blockchain yang didakwanya terdedah kepada manipulasi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda dan
Adakah? Ini soalan paling penting di akhir. Tajuk kita awal tapi kita simpan di akhir. Adakah dengan ini Anwar Ibrahim tidak tahan lagi dengan Karena Rafizi lalu akan menyaman Rafizi kerana memfitnah beliau? Ini kalau benar Rafizi hanya cipta cerita tapi tiada berlaku, ini boleh anggap satu fitnah besar kepada Anwar Ibrahim. Dengan sudah ada 2 saksi. Kalau 3 saksi, itu memang sahlah bahwa Rafizi mungkin menipu. Tapi kalau setakat ini, tiada saksi yang menyatakan menyokong Rafizi, bermakna Rafizi mungkin sedang memfitnah Anwar Ibrahim. Kalau betullah Rafizi memfitnah Anwar Ibrahim, ada yang mula menyatakan, apa kata Anwar Ibrahim juga saman Rafizi? Kita pun tak tahulah. Terserahlah pada Anda, tulis dalam ruangan komen Anda. Kalau Anda mahu Anwar Ibrahim saman Rafizi, mungkin Anda boleh tolong tulis dalam ruangan komen saman Rafizi. Tapi kalau tidak, lagi baguslah, kan kita mahu keamanan. Kalau Anda mahu keamanan, tulis dalam ruangan komen dengan tanda pagar kami mahu keamanan. Sekian dulu, kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Betulkah Rafizi menipu? Wah, ini satu persoalan paling besar dalam dunia politik hari ini. Apa sebenarnya yang Rafizi tipu? Baru-baru ini timbul dalam satu kenyataan Rafizi menyatakan bahwa beliau mengatakan bahwa seakan-akan Rafizi dijerit. Rafizi dakwa kena jerit dengan Anwar tapi pemimpin PKR nafi. Rafizi mendakwa bekas timbalan Presiden PKR mendakwa Presiden PKR Anwar Ibrahim menengkingnya dalam tempoh kira-kira 20 minit ketika mesyuarat Majlis Pimpinan Pusat MPP parti itu sebelum pemilihan yang diadakan 23 Mei yang lepas. Dalam episod terbaru podcast yang Berhenti Menteri, Rafizi mendakwa Anwar meninggikan suara terhadapnya susulan isu yang dibangkitkan mengenai sistem undian digital pemilihan parti itu. Anwar Ibrahim jerit kat aku untuk tempoh 20 minit masa tu, kata bekas Menteri Ekonomi itu. Ahli Parlimen Pandan itu berkata dia menyuarakan rasa tidak puas hati terhadap aspek teknikal sistem pengundian termasuk kod sumber dan pelayan server yang menurutnya boleh dimanipulasi untuk memberi kelebihan kepada calon tertentu. Dia turut mendakwa pembangun sistem berkenaan telah membentangkan struktur sistem undian semasa mesyuarat tersebut dan berkata, developer ini ingatkan kami semua bodoh, tak faham IT, dia lupa aku ada startup tahu, katanya. Namun dakwaan Rafizi bahawa Anwar menengkingnya dinafikan oleh 2 ahli MPP yang menyifatkan tuduhan itu sebagai tidak berasas. Menerusi satu hantaran di Facebook, Dr. Mazli Malik menyangkal dakwaan Rafizi dan mengatakan Anwar tidak meninggikan suara walau seminit pun dalam mesyuarat tersebut. Mazli turut berkata majoriti ahli MPP lain yang hadir dalam mesyuarat itu boleh menjadi saksi. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, saya nak kongsi dengan anda semua. Ini adalah terapi imun Transufactor for Life. Terapi imun ini meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umumnya, kita kena penyakit karena imun badan kita yang lemah. Kita kena penyakit karena imun badan kita yang bodoh. Kita tak sembuh-sembuh daripada penyakit juga karena imun badan kita yang bodoh dan lemah. Tapi dengan peningkatan daya imun badan kita melawan penyakit daripada dalam dan menyembuhkan kita daripada semua jenis penyakit dengan peningkatan daya imun badan kita. Saudara, ini ialah penemuan bersejarah, perubatan yang paling hebat di dunia pada abad ini. Dapatkannya melalui nombor telefon yang tertera dan juga produk ini bukan obat, diiktiraf oleh doktor-doktor di seluruh dunia dan Malaysia, ada sijil halal dan juga lulus KKM. Dapatkannya melalui nombor telefon yang tertera, jangan tangguh-tangguh supaya anda tidak terlambat. Nanti menyesal pula. Jangan kata abang tak payung. Okey, baiklah. Menurut Mazli Malik yang turut berkata majoriti ahli MPP lain yang hadir dalam mesyuarat itu boleh menjadi saksi.
Jadi kita tunggulah siapa saksi yang seterusnya yang menafikan perkara itu. Kalau sudah ada lebih 3 orang yang menjadi saksi, bermaksud Rafizi mungkin menipu. Sesiapa yang mengatakan bahwa Presiden PKR menjerit memarahinya selama 20 menit pada mesyuarat tersebut, sama ada beliau menipu ataupun beliau berhalusinasi atau penghidap skizofrenia yang kronik, kata bekas Menteri Pendidikan itu dalam hantaran dimuat naik lewat malam tadi. Perkara serupa turut disuarakan pengerusi PKR Perlis, Nur Amin Ahmad, yang menafikan dakwaan Rafizi dalam satu kenyataan ringkas di platform X Twitter. Saya pun hadir dalam mesyuarat itu. Tak tahu pula ada gaduh besar. Tak rasa ada tinggi suara sampai dekat setengah jam, katanya. Dalam pemilihan PKR yang lalu, Rafizi tewas kepada pencabarnya Nurul Izzah Anwar dalam usaha mempertahankan jawatan timbalan Presiden PKR. Sebelum ini, jawatan kuasa pemilihan PKR turut menafikan dakwaan Rafizi bahwa ia gagal berfungsi dengan baik dalam menguruskan pemilihan peringkat cabang. Ramai pemimpin yang sehaluan dengan Rafizi turut tewas dalam pemilihan peringkat cabang yang berlangsung dari 11 hingga 20 April. MPP kemudian menerima keputusan tersebut. Juru audit bebas yang ditugaskan menilai pemilihan peringkat cabang dan ranting PKR turut melaporkan bahwa sistem e-undi berfungsi dengan baik walaupun terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki. Susulan analisis audit itu satu semakan teknikal bebas yang ditaja oleh calon cabang PKR Puchong yang tewas, An Barasan Murugesu, telah mengenal pasti beberapa ketidakselarasan dalam sistem e-undi. Semakan yang dijalankan oleh 2 pakar IT itu mendapati laporan minoriti sebelum ini telah membangkitkan isu-isu tersebut dan menggesa agar ia diteliti dengan lebih menyeluruh. Selain mengatakan, audit rasmi telah memperkecilkan kepentingan isu-isu tersebut tanpa bukti atau justifikasi yang mencukupi. Wow! Jadi, adakah pendedahan Rafizi ini akan membuatkan lebih kucar kacirnya kerajaan dan PKR? Persoalan besar ialah, betulkah apa yang Rafizi cakap? Betulkah apa yang dikatakan seperti yang dikatakan oleh Mazli Malik ini, bahwa Rafizi mungkin berhalusinasi, mungkin mengidap penyakit kronik, yaitu skizofrenia yang kronik, kata beliau. Tak tahulah. Anda sendirilah yang tulis. Sekian dulu untuk kali ini. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Inilah satu kejutan paling besar yang dibuat oleh Rafizi Ramli dalam dunia politik selepas beliau meninggalkan kabinet Anwar Ibrahim. Meninggalkan kabinet Anwar Ibrahim bukan kejutan paling besar Rafizi. Walau bagaimanapun, sebagai penganalisis politik bebas, pemerhati politik bebas, dan pengulas politik bebas, saya sudah mula menjangkakan bahwa Rafizi akan membuat perkara-perkara begini. Dan sebenarnya, ramai juga orang yang sudah mula redo dengan pemergian Rafizi. Ialah orang kata, patah tumbuh hilang berganti. Dah kecewa apa boleh buatlah, kata mereka. Yang hidup terus diteruskan, move on lah, kata mereka. Tapi kenyataan Rafizi kali ini benar-benar mengejutkan ramai pihak apabila beliau sendiri membuat pengakuan di dalam satu audio siar yang dibuat, podcast yang dibuat oleh Rafizi. Beliau kini mendedahkan bahwa beliau memberi bayangan akan mengundurkan diri dalam dunia politik dan masa depan PKR dan politik Mandani menjadi tanda tanya. Dalam pendedahan terkini Rafizi pada Jumaat, beliau menyedahkan bahwa mungkin beliau tidak akan bertanding dalam pilihan raya umum ke-16 dan memberikan bayangan untuk meninggalkan Parti Keadilan Rakyat PKR telah mencetuskan pelbagai reaksi dalam kalangan pemerhati politik dan penyokong parti. Ada pemerhati politik menyatakan pemergian Rafizi itu tidak ada kesan besar kepada Anwar Ibrahim. Ada juga yang memberikan petanda bahwa Rafizi mungkin akan menyertai gerakan NGO. Tapi untuk menumbuhkan parti, ramai yang sangka Rafizi tidak akan buat. Dan penyokong parti pula berbelah bahagi. Ada satu kata Rafizi ini dah melampau. Ada juga satu kata Rafizi biarlah dia berehat sekejap. Walaupun belum membuat keputusan muktamad, mesej yang disampaikan bekas Menteri Ekonomi itu jelas.
membawa implikasi besar kepada masa depan PKR dan blok kerajaan Madani secara keseluruhannya. Saudara, sebelum kita teruskan, sila tinggalkan komen Anda di dalam ruang komen. Kalau Anda sayang Malaysia, berikan tanda pagar kami sayang Malaysia. Dan mungkin Anda juga boleh memberikan komen dengan tanda pagar, oke lah Rafizi, selamat tinggal. Selamat tinggal Rafizi. Belum itu saya nak kongsikan dengan Anda semua, dengarkan baik-baik. Ini ialah terapi imun transfer factor for life. Bagi Anda yang mempunyai masalah kesihatan, daripada yang kecil sampai masalah besar kesihatan, daripada yang dapat berdiri sampai tak boleh berdiri, ini adalah terapi imun transfer factor for life yang memberikan Anda imun badan paling terbaik di dunia. Transfer factor ini atau terapi imun ini memberikan kekuatan imun badan meningkat sehingga 400%. Secara umumnya, kita tidak sembuh daripada semua jenis penyakit. Daripada yang kecil, demam, sehinggalah kanser kerana imun badan kita yang lemah. Kita juga tidak dapat melawan penyakit yang cuba datang dalam badan kita kerana imun badan kita yang bodoh. Namun berita baiknya, apabila kita mempunyai imun badan yang kuat, bijaksana, dididik untuk mempertahankan diri kita dan melawan penyakit dari dalam badan kita, kita akan sembuh daripada semua jenis penyakit, daripada yang kecil sampai yang besar, kerana imun badan kita. Dapatkan produk ini, dapatkan terapi imun ini melalui nombor telefon yang tertera, dan ingat, Anda bertangguh-tangguh, Anda akan rugi. Okey? Jangan bertangguh-tangguh. Ini diluluskan KKM, ada sijil halal, dan lebih penting lagi, diperakui. Terapi imun ini diakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia dan juga di Malaysia. Dapatkannya sekarang untuk kesejahteraan kehidupan Anda. Jangan kata, abang tak payung. Okey, baik. Saudara, apa yang lebih menarik lagi ialah Rafizi yang dikenali kerana pendekatan strategik, pemikiran dasar yang progresif dan peranannya dalam memenangi hati pengundi bandar, khususnya golongan muda serta profesional. Dalam kenyataannya, Rafizi mengkritik budaya dalam parti yang menurutnya terselas semasa pemilihan parti pada Mei lalu. Walaupun tidak diperincikan apa budaya yang dimaksudkan, nada kenyataannya memberi gambaran wujud kekecewaan terhadap perjalanan politik dalaman PKR yang mungkin tidak lagi selari dengan prinsip perjuangannya. Jadi kalau prinsip perjuangan Rafizi sudah tidak selari dengan prinsip perjuangan PKR, ada juga eloknya Rafizi tinggalkan saja parti PKR. Sudah banyak pemimpin-pemimpin politik tertentu yang ada di Malaysia, bahkan di seluruh dunia, bila tak lagi selari sehaluan, dia tinggalkan parti tapi kekal menyokong kerajaan. Tak apalah. Contohnya, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Dia keluar daripada parti Bersatu kerana tak sehaluan lagi. Membinalah dia parti muda. Atau Rafizi mungkin boleh menyertai parti muda yang mungkin sehaluan dengan jiwa Rafizi. Jadi mereka boleh gabunglah di sana bersama Syed Saddiq, Rafizi, dan mungkin Khairi Jamaluddin boleh menyertai parti itu. Jangan tubuh parti baru, tapi sertai parti muda. Okey. Dan saya jangka Rafizi tidak akan menjadi pembangkang. Dia bukannya suka sangat dengan pembangkang, terutamanya ada PAS di sana. Rafizi juga tak selaluan dengan Bersatu. Dia benci dengan parti Bersatu. Tapi itu sebabnya dia akan menyertai, mungkin akan membuat parti baru, akan menyertai parti baru, tapi mesti yang sehaluan atau menyokong kerajaan. Tapi adakah Rafizi benar-benar melakukannya? Kritikan tersebut menimbulkan persoalan lebih besar mengenai tahap kesediaan PKR untuk melakukan pembaharuan dan penambahbaikan dalaman. Jika seorang tokoh penting seperti Rafizi sendiri tidak yakin dengan keupayaan parti untuk menyingkirkan budaya tidak sihat, maka yang memberi bayangan bahawa masalah berkenaan berakar umbi dan sukar diubah dalam masa terdekat. Secara strategik, tindakan beliau boleh memberikan kesan kepada kekuatan jentera PKR menjelang PRU akan datang. Beliau juga memainkan peranan penting dalam rangka strategi komunikasi politik dan dasar. Tanpa kehadirannya, parti berdepan cabaran untuk mencari tokoh pengganti yang mampu mengisi jurang tersebut, khususnya dalam konteks kerusi pandan yang sinonim dengan pengaruh Rafizi. Sekiranya Rafizi benar-benar mengambil keputusan untuk tidak bertanding atau meninggalkan politik, persoalan besar timbul mengenai hala tuju beliau selepas ini. Berdasarkan latar belakangnya dalam bidang teknologi dan analisis dasar, tidak mustahil beliau akan kembali aktif dalam sektor swasta, terlibat dalam bidang pemikiran dasar atau menubuhkan platform baru untuk menyuarakan pandangannya terhadap isu-isu nasional.
Malah ada juga yang menganggap kemungkinan beliau memilih untuk kekal sebagai suara bebas di luar sistem politik formal, seperti menerusi penulisan forum awam atau penyertaan dalam pertubuhan bukan kerajaan. Apapun bentuk peranannya selepas ini, Rafizi dijangka kekal menjadi tokoh yang berpengaruh dalam lanskap wacana politik negara. Jadi saya sebenarnya secara pribadi, saya rasa Rafizi tidak akan buat parti baru. Kalau dia menyertai pun parti lama, tapi yang selari dengan perjuangannya. Selain itu, saya juga menjangkakan Rafizi tidak akan menyokong pembangkang, tapi akan lebih menyokong kerajaan. Tetapi lebih baiklah macam tu. Ada pengkritik supaya semuanya boleh ditambah baik. Kena sedia untuk dikritik. Anwar Ibrahim sudah menyatakan kesediaan dikritik. Kata Anwar, boleh kritik tapi jangan fitnah. Boleh kritik tapi kritik membina. Itulah Anwar. Siapa sangka kan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.